Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Luqman bin Muhammad Razaki. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan tentang Isra' dan Mi'raj. Antara perkara-perkara yang akan saya ceritakan adalah, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah mukjizat Isra' dan Mi'raj, yang ketiga adalah apa itu Isra' dan Mi'raj, yang keempat adalah hikmah Isra' dan Mi'raj. Yang pertama adalah pendahuluan. Isra' bermaksud perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin. Peristiwa ini sudah jelas diceritakan di dalam Al-Quran pada surah Al-Isra' ayat pertama. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah yang maha melihat. Mi'raj pula merujuk kepada perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran pada surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal. Pada waktu yang lain, Sidratul Muntaha di dekatnya terdapat syurga, tempat tinggal Jannah al-Ma'wa. Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal ketika Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Nabi Muhammad SAW tidak berpaling daripada yang disaksikannya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah sebagai satu perjalanan kilat Nabi Muhammad SAW pada malam hari di atas kehendak dan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, dan kemudian Nabi naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha serta menembusi 7 lapis langit, lalu kembali semula ke Mekah pada malam yang sama. Peristiwa Isra' dan Mi'raj juga diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Isra' ayat pertama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Surah Al-Isra' ayat yang pertama, yang bermaksud Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Peristiwa ini berlaku kepada Nabi Muhammad SAW pada 27 Rejab tahun ke-12 dari masa kenabian baginda. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat penting yang selalu dirayakan setiap tahun oleh seluruh umat Islam. Tarikh ini bersamaan 622 Masihi ketika Nabi berumur 52 tahun dan setahun sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah. Isra' Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Seterusnya saya pergi kepada poin yang kedua, iaitu mukjizat Isra' dan Mi'raj. Sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, peristiwa yang berlaku sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah
Dua individu yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW meninggal dunia. Dua individu itu sangat baik kepada baginda Rasulullah. Pertama, isteri kesayangan Rasulullah SAW sendiri yang menenangkan baginda ketika baginda menggigil selepas mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Beliau ialah Siti Khadijah. Siti Khadijah yang menyelimutkan baginda. Kali pertama baginda menerima wahyu, bukan sesuatu yang mudah bila baginda dilihatkan satu malaikat di hadapannya. Baginda juga manusia biasa. Khadijah yang sentiasa berada di sisi baginda dan membenarkan Islam di bawah baginda. Bayangkan, ketika semua orang tidak mahu Islam, namun Khadijah ingin mendalami Islam. Betapa mulia dan bersungguh-sungguhnya beliau. Bukan itu sahaja, Siti Khadijah pula merupakan wanita yang pertama yang memasuki Islam. Kedua adalah individu yang disayangi oleh Rasulullah SAW ialah bapa saudara Rasulullah SAW yang tidak menganut Islam tetapi amat mengasihi baginda. Beliau ialah Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib walaupun tidak percaya dengan apa yang baginda sebarkan tentang agama Islam bersamanya, tetapi tetap baik hubungannya dengan Rasulullah SAW. Abu Talib pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk tidak berdakwah, tetapi Rasulullah SAW dengan hormatnya menolak saranan itu. Abu Talib melindungi Rasulullah SAW ketika ramai orang yang ingin menyakiti baginda. Pada suatu hari, orang Quraisy menyerahkan seorang pemuda tampan yang bernama Imarah bin Walid kepada Abu Talib untuk dijadikan anak, tetapi dengan syarat kena serahkan Rasulullah SAW kepada mereka. Abu Talib dengan tegasnya menolak. Sungguh sayang kepada anak saudaranya itu, walaupun tidak seakidah dengannya, beliau tetap menjaga hubungan saudara itu dipelihara dengan kukuh. Dengan kehilangan dua individu yang sangat disayangi baginda ini, sudah pasti baginda sangat sedih. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW tidur di rumah Ummu Hani yang merupakan anak Abu Talib dan kakak Ali. Baginda didatangi oleh 3 malaikat, malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Baginda dibawa ke Hijr yang berdekatan dengan Kaabah dan tidur bersama 2 orang lagi sahabat baginda yang bernama Hamzah bin Abu Muttalib dan Ja'far bin Abu Talib. Kemudian baginda dibawa pula oleh malaikat ke Telaga Zamzam. Selepas daripada itu, baginda duduk di Telaga Zamzam. Malaikat Jibril membelah dada Rasulullah SAW dan membasuh hatinya sebanyak 3 kali dengan air Zamzam. Malaikat Mikail juga turut membantu malaikat Jibril. Rasulullah bergerak menaiki Buraq, seekor haiwan lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada sejenis unta yang bernama Bahghal. Buraq ini sangat laju kerana boleh bergerak sejauh matanya mampu melihat. Contohnya, jika buraq ini ia melihat sejauh 10 km, jadi sejauh itulah buraq mampu untuk membawa Rasulullah. Buraq membawa Rasulullah SAW ke satu tempat dan baginda bersembahyang di situ. Nama tempat itu ialah Tabiah. Tabiah merupakan nama terdahulu bagi Madinah Al-Munawwarah. Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW bahawa baginda bakal berhijrah ke sini. 2 malaikat berada bersama Rasulullah SAW adalah Jibril dan Mikail. Malaikat ketiga menurut riwayat sudah tidak bersama mereka lagi. Seterusnya saya pergi kepada poin yang ketiga, Isra'. Maksud Isra'. Maksud Isra' yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah melakukan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Semasa Isra', selain itu, selepas pergi ke Tabiah, baginda berhenti pula di Gunung Sinai di mana Nabi Musa mendapat kitab Taurat. Kemudian di Bethlehem, di tempat Nabi Isa lahir. Seterusnya di makam Nabi Musa yang berhampiran dengan Masjid Al-Aqsa. Setelah tiba di Masjid Al-Aqsa, Buraq ditambat pada satu batu yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril, lalu tertimbuslah batu itu. Rasulullah SAW masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan solat 2 rakaat
para nabi sebelum ini menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah engkau siapa yang solat di belakangmu tadi?" Jawab Rasulullah, "Tidak tahu." Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa yang menjadi makmum kepadanya tadi ialah para rasul dan nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas selesai solat di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dengan dua jenis air. Air yang pertama adalah arak, manakala air yang kedua adalah susu. Jibril memberi air ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Lalu Jibril pun berkata, "Engkau telah memilih fitrah yang semula jadi." Seterusnya Mi'raj. Maksud Mi'raj. Mi'raj bermaksud perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Semasa Mi'raj, Rasulullah naik langit pertama dan berjumpa dengan Nabi Adam. Sebelah Nabi Adam terdapat dua pintu. Apabila Nabi Adam melihat pintu kanan, baginda akan gelak dan ketawa. Tapi ketika baginda melihat pintu kiri, baginda akan sedih dan menangis. Di pintu kiri itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk melihatnya. Baunya sungguh busuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di dalamnya ada pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan penzina. Keadaan mereka sungguh mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ini adalah dengan menaiki tangga. Tangga itu diperbuat daripada emas dan perak dari syurga Firdaus. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat ada persamaan antara rupa Nabi Isa dengan seorang sahabat baginda yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Yusuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inilah manusia yang paling cantik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Selepas itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Idris. Seterusnya naik ke langit kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun dikabarkan janggutnya separuh putih dan separuh hitam, panjangnya pula hingga ke pusat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ke-6. Pada langit tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya kenapa, Nabi Musa menjawab, "Aku menangis kerana ada seorang yang lebih mulia diutuskan selepasku. Umatnya lebih ramai masuk syurga berbanding umatku." Selepas itu Rasulullah SAW naik ke langit ke-7. Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata dengan Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad SAW, perintahkanlah kepada umatmu supaya mereka memperbanyakkan tanaman-tanaman syurga, kerana sesungguhnya tanah syurga itu subur dan luas." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah tanaman-tanaman syurga itu?" Nabi Ibrahim pula menjawab, "La haula wa la quwwata illa billah." Setelah selesai naik ke semua langit itu, Rasulullah SAW masuk ke Baitul Ma'mur dan naik ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW melawat syurga dan neraka. Kemudian Rasulullah SAW naik ke mustawa. Mustawa ini adalah Mi'raj Rasulullah SAW yang ke-9. Di sini Rasulullah SAW menerima syariat solat 5 waktu. Pertanyaannya adalah, sebelum ini mereka solat bagaimana? Mereka solat 2 rakaat sesuai dengan syariat semasa itu. Pada mulanya Rasulullah SAW dapat perintah untuk 50 kali waktu solat. Rasulullah SAW turun, kemudian lalu Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa.
Lalu Nabi Musa pula baginda meyakinkan Rasulullah SAW untuk minta mengurangkan waktu solat sebab umatnya yang lemah dan tidak mampu. Rasulullah SAW berulang alik banyak kali sampailah solat itu menjadi 5 waktu seperti sekarang. Setelah itu Nabi balik ke Mekah dengan menaiki Burak dan akhirnya sampai di Mekah sebelum waktu subuh. Kejadian Isra' Mi'raj berlaku pada suatu malam sahaja. Seterusnya, hikmah Isra' dan Mi'raj. Antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghiburkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang menghadapi penderitaan yang dahsyat kerana telah kehilangan bapa saudara baginda Abu Talib dan isteri baginda Siti Khadijah meninggal dunia. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menyaksikan sendiri dengan mata kepala baginda tentang segala kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya diberitahu olehnya melalui wahyu sahaja. Kemudian baginda dapat memberitahu kepada umat baginda tentang semua perkara yang dijanjikan kepada mereka itu. Inilah satu-satunya cara Allah Subhanahu Wa Taala mahu mengubati hati kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengajak berjalan ke alam ghaib ataupun boleh dikatakan alam akhirat. Hal ini kerana alam itulah semua manusia nanti akan dikumpulkan setelah mereka mati. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam perlulah menjauhkan diri daripada perbuatan yang keji. Contohnya peristiwa Rasulullah naik langit pertama dan berjumpa dengan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam terdapat 2 pintu. Apabila Nabi Adam melihat pintu kanan, baginda akan gelak dan ketawa. Tapi ketika baginda melihat pintu kiri, baginda akan sedih dan menangis. Di pintu kiri itu, Rasulullah SAW pergi untuk melihatnya. Baunya sungguh busuk. Rasulullah SAW melihat di dalamnya ada pemakan riba, makan harta anak yatim dan penzina. Keadaan mereka sungguh mengerikan. Sesungguhnya azab melakukan perbuatan tersebut sangatlah mengerikan. Selain itu, kita mestilah pantang berputus asa. Contohnya, peristiwa Nabi Muhammad SAW pantang berputus asa kepada Allah SWT untuk mengurangkan kuantiti waktu salat kerana pada mulanya Rasulullah SAW dapat perintah untuk 50 kali waktu untuk solat. Rasulullah SAW turun. Kemudian lalu Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa. Lalu Nabi Musa pula baginda meyakinkan Rasulullah SAW untuk minta mengurangkan waktu salat disebabkan umatnya yang lemah dan tidak mampu. Rasulullah SAW berulang alik banyak kali sampailah salat itu menjadi 5 waktu seperti sekarang ini. Akhir sekali, kita perlulah melaksanakan tanggungjawab kita sebagai umat Islam dengan menunaikan kewajipan solat. Solat 5 waktu yang telah difardukan kepada kita. Contoh peristiwa setelah naik ke semua langit itu, Rasulullah SAW masuk ke Baitul Ma'mur dan naik ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW melawat syurga dan neraka. Kemudian Rasulullah SAW naik ke Mustawa. Mustawa ini milik Rasulullah SAW yang ke-9. Di sinilah Rasulullah SAW menerima syariat solat 5 waktu. Betapa pentingnya solat itu kerana ia juga termasuk dalam rukun Islam dan juga ianya berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj yang merupakan peristiwa yang sangat luar biasa.